Okay, hai semua. Video kali ni, sebelum Cikgu Shu start, Cikgu Shu nak minta maaf kat semua yang PM Cikgu yang dah lama minta video baru. Okay, sebenarnya Cikgu Shu sibuk lepas kena bertugas di tempat baru. So, tak sempat nak buat video baru. Okay, so kalau awak perasan video lama, Cikgu Shu bercakap tak ada kesalahan sebab Cikgu Shu banyak edit. So, mengambil masa yang sangat lama sebenarnya nak siapkan satu video. So, jadi sebab tu Cikgu Shu tak buat-buat. Tapi start minggu-minggu lepas rasanya, ramai yang asyik duk minta video baru. So, Cikgu Shu rasa Cikgu Shu perlu buat tapi Cikgu Shu guna kaedah lain. So, kaedah ni sebenarnya kaedah yang Cikgu Shu guna untuk student Cikgu Shu sekarang. Sebab sekarang Cikgu Shu mengajar online kan kat di universiti. So, Cikgu Shu menggunakan kaedah ni. So, tak ada edit-edit. So, awak akan dengar lah Cikgu Shu salah bercakap ke apa. So, minta maaf. Dan Cikgu Shu minta maaf juga. Cikgu Shu ada baca komen yang mana kata Cikgu Shu cakap laju. Sebenarnya memang Cikgu Shu cakap laju. Memang jenis yang cakap laju. Tapi Cikgu Shu dah cuba untuk cakap slow. So, kalau masih rasa laju, minta maaf sangat. Mungkin awak boleh tengok video boleh kali. Okay, so Cikgu Shu cuba untuk tak cakap laju dan Cikgu Shu juga tak sempat nak reply kalau ada yang tanya soalan. So, Cikgu Shu harap kalau ada yang tanya tu, ada orang lain tolong jawabkan. Dan terima kasih juga atas yang ucap terima kasih pasal video ni. Ya, Cikgu Shu halalkan ilmu yang Cikgu Shu bagi ni sebab sebenarnya Cikgu Shu dah 10 tahun mengajar MX sebagai private tutor. So, Cikgu Shu dah stop mengajar sebab sekarang ni dah sibuk di universiti. So, Cikgu Shu rasa macam rugi pula nak simpan pengalaman mengajar MX ni. So, Cikgu Shu buat video supaya semua boleh tengok. Okay, and sebelum ni kalau tengok chapter 1, Cikgu Shu mengajar semua nota, lepas tu baru buat latihan. Tapi kali ni Cikgu Shu tukar pattern. Setiap kali nota, tu latihan. So, Cikgu Shu dah upload nota dalam 4 ke 5 macam tu. So, Cikgu Shu untuk kali ni Cikgu Shu buat dulu latih diri 2.1. And sampai latih diri 2.3 kot. Lepas tu Cikgu Shu sama nota. So, Cikgu harap sangat sebelum awak tengok latihan, please tengok nota. Sebab bila dah masuk latihan, ada certain part Cikgu Shu dah tak terlalu detail dah. Cikgu Shu tunjuk cara je. So, siapa yang tengok nota, dia akan faham. Dan kalau boleh, awak mulakan nota daripada first lagi chapter 1 sampai sekarang. Okay. Bila awak dah tengok satu-satu, baru awak faham kenapa Cikgu buat macam ni, Cikgu Shu buat macam ni. Okay, so kita start untuk latih diri 2.1 soalan yang pertama. Okay, soalan ni dia minta kita cari selesaikan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, awak tahu kan kaedah kalau nak selesaikan persamaan kuadratik, kita ada 3 kaedah. Factorize yang mana kita boleh guna kalkulator yang dekat EQN tu, and then kaedah penggunaan kuasa 2 dan juga formula. So, untuk kali ni kita belajar kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, x square tambah, Cikgu Shu mengajar bahasa Inggeris, so tersebut sini pula. Okay, so step pertama kita nak guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, yang sini yang ni pergi belah kanan. So, maksudnya x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 9. Okay, lepas tu kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, kalau ingat kita tambah b per 2 kuasa 2. Okay, so kita tambah belah kiri. Okay, nilai b adalah 4, positif 4. So, tambah 4 bahagi 2 kuasa 2 sama dengan 9. Bila kita tambah belah kiri, belah kanan pun kita kena tambah. So, matematik ni balance. Kita kena tambah dua-dua belah. Okay, lepas tu, 4 bahagi 2 tu adalah 2 kan. Okay, kalau Cikgu Shu tunjuk dulu yang mudah ni. So, yang ni tambah 2 kuasa 2 sama dengan 9 tambah. Okay, 4 bahagi 2 adalah 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, daripada sini, okay, sila tengok nota. Cikgu Shu dah terangkan, kita terus dapat macam ni. X tambah 2 sama dengan
9 tambah 4 adalah 13. Okay, so sebenarnya kurungan ni, sini ada kuasa 2. Kita ambil X and then kita ambil positif kat sini. Okay, so tengok nota awak akan tahu. Okay, lepas tu kita kuasa 2 ni kita bagi belah kanan. So jadi X tambah 2 sama dengan plus minus square root 13. Ingat kalau MX kuasa 2 bagi sana ada plus minus. Okay, lepas tu kita akan dapat dua jawapan lah. Yang pertama X tambah 2 sama dengan punca kuasa 13. Yang kedua adalah X tambah 2 sama dengan negatif punca kuasa 13. Okay, lepas tu kita akan dapatlah X sama dengan, ni tolak dengan 2. Jawapan akhir ni adalah 1.606. Yang ni, negatif 13 tolak 2 sama dengan negatif 5.606. Okay, awak kena ikut arahan. Dia minta apa? 3 tempat perpuluhan. Okay, so kena ikut. Ni adalah 3 tempat perpuluhan. Okay, ni soalan yang pertama. Okay, kita bagi soalan kedua. B. Okay, soalan dia adalah X kuasa 2. Okay, sama juga. Mana pen cikgu ni? Okay, dah. Okay, so X kuasa 2 tolak 3X sama dengan 5. Kita pindah belah kanan. Okay, lepas tu ingat kita tambah X kuasa 2 tolak 3X tambah. Okay, B kita negatif 3. Okay, negatif 3 bahagi 2. Kuasa 2. Sama dengan 5 tambah, sama kat sini. Kuasa 2. Okay, lepas tu 3 bagi 2 tak boleh nak kecilkan dah. So, kita maintain nilai ni. So, dari sini kita boleh pemudahkan. Di mana X, tolak ni kan. Sebab sini tolak. So, 3/2 kuasa 2 kat sini. Okay, yang ni awak selesaikan. 5 tambah dengan negatif 3 kuasa 2 adalah 9. 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, so salin balik. Yang ni 3/2 kuasa 2. Okay, 5 tambah 4. 5 tambah 9/4 adalah 29/4. Okay, lepas tu samalah cara dia. Okay, so tengok je lah. Cikgu show. Tulis macam ni. Plus minus 29/4. Okay, kita pindahkan. Okay, lepas tu kita dapat dua benda. Pertama adalah punca 3/2 sama dengan negatif 29/4. Okay, lepas tu awak selesaikanlah X sama dengan 29/4 tambah 3/2. So, X awak akan dapat 4.193. Sama juga yang ni. Negatif 29/4 tambah 3/2. Awak akan dapat negatif 1.193. Okay, yang ni B. Lepas tu kita tengok pada C. Okay, C ada negatif. Okay, awak ingat syarat nak buat penyempurnaan kuasa 2. Nilai A dia mesti 1 dah positif. Nilai A dia kat sini lah yang dekat dengan X kuasa 2. So, sekarang ni negatif 2. So, jadi, negatif X. So, tambah 9 sama dengan kosong. So, macam ni kita nak bagi positif, kita darab semua dengan negatif. Okay, so semua negatif dapat X kuasa 2 tambah 6X tolak 9 sama dengan kosong. Kita tukar negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif. Lepas tu barulah kita boleh guna cara biasa yang kita guna tadi. Okay, tambah 6X tambah, ini akan dapat 6/2 kuasa 2 sama dengan 9 tambah 6/2 kuasa 2. Okay, so awak cuba. Yang ni awak akan dapat apa? 6 bagi 2, 3 kan? So, X tambah 3 kuasa 2 sama dengan 6 bagi 2, 3 kuasa 2 adalah 9. 9 tambah 9, 18. Okay, lepas tu akan dapat ni lah. 3 sama dengan plus minus punca 18. Okay. Sorry. X tambah 3 sama dengan punca 18. X tambah 3 sama dengan negatif 18.
Okay, so X akan dapat apa ni? 1.243. Yang ni X sama dengan negatif 18 tolak 3. Akan dapat negatif 7.243. Okay, yang ni yang C. Cikgu harap tak laju sangat Cikgu rasa dah C mungkin boleh nak follow kan. So make sure yang negatif ni tukar pada positif. Okay, next kita pergi D. Okay, D kita kena hapuskan nombor 2. Sebab dia mesti nombor 1 kat depan tu. So, cara nak buang adalah semua kena bagi 2. Okay, macam ni. Tak senang nak faham-faham, semua bagi 2. Ingat, matematik ni balance. Semua kena terlibat. So, ni akan hapus, akan jadi X kuasa 2 tolak 6 bahagi 2 adalah 3 kan. So, 3X tambah 3/2. So, kosong bagi 2 mestilah kosong. Okay, lepas tu yang ni pindah. Okay, tolak 3X sama dengan negatif 3/2. Okay, lepas tu kita guna formula lah. Sama sangat ni. Okay, X kuasa 2 tolak 3X tambah negatif 3/2 kuasa 2. Sama dengan negatif 3/2 tambah negatif 3/2 kuasa 2. Okay, so daripada sini awak akan dapat X tolak 3/2 kuasa 2. Okay, sama dengan, okay, awak selesaikan yang ni, awak akan dapat 3/4. Okay, awak cuba kira So, cikgu bagi jawapan dia. Okay, lepas tu X tolak 3/2 sama dengan plus minus punca kuasa 3/4. Okay, so pertama 3/4. Yang kedua negatif 3/4. Positif ni. Okay, ni cikgu cuba tambah je. Lama juga guna pen sebenarnya. Okay, so akan dapat kat sini 2.366. Okay, yang ni akan dapat 3/4 tambah 3/2. Okay, so dapat 0.634. So, ni untuk D. Okay, next kita pergi E. Okay, untuk E pun sama, kita kena buang nombor 4 tu. Kita nak dia 1 kat depan kan. So, kita divide by 4. Okay. Divide by 4. Okay, awak akan dapat kat sini X kuasa 2 tolak 8 bagi 4 2X tambah 1/4 sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak pindah. Akan dapat negatif 1/4. Okay, lepas tu samalah cara dia. Cikgu rasa awak dah expert kot bila dah masuk soalan sampai dah. Oh, sorry. Lupa nak silent telefon. Okay, negatif 1/4 tambah negatif kuasa 2. Okay, lepas tu yang ni selesaikan. Okay, negatif 2 bahagi 2 negatif 1 kan. So, X tolak 1 kuasa 2 sama dengan, okay, awak selesaikan yang ni. Awak akan dapat 3/4. Okay, cuba kira. Okay, so sini X tolak 1 sama dengan plus minus 3/4. Okay, so awak asingkan. Kat sini 3/4. Yang kedua adalah negatif 3/4. Okay, so 3/4 tambah 1. So, akan dapat kat sini adalah 1.866. Okay, untuk kat sini, X sama dengan negatif 3/4. So, tambah 1, awak akan dapat 0.134. Okay, ni untuk E. Okay, last sekali kita pergi tengok F. Okay, untuk F,
So, negatif 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 6 sama kosong. Okay, untuk yang ni kita kena hapuskan negatif dan juga nombor 2. So, maksudnya kita kena bahagi negatif 2. Semua bahagi dengan negatif 2. So, kat sini dapat x kuasa 2. Okay, so buat negatif dapat negatif 7/2. Kat sini dapat negatif juga. So, 6 bahagi 2 adalah 3. Kan, kat sini kosong. Okay, lepas tu awak pindah sama dengan 3. Okay, lepas tu x kuasa 2 tolak 7/2x tambah. Okay, 7/2 bahagi dengan 2. Okay, ikut formula. Sama dengan 3 tambah, dia negatif kat sini. Negatif 7/2 bahagi dengan 2 kuasa 2. Okay, 7/2 bahagi 2 kita akan dapat negatif 7/4. Okay, so tambah negatif 7/4. Okay, so kat sini Cikgu Syu pernah explain macam mana dapat. Okay, sebenarnya macam ni kan, negatif 7/2 bahagi dengan 2 kan. Kat sini kita tukar, kita boleh tukar kepada sini lah. Negatif 7/2 darab 1/2, betul. Sebab sini 2/1. So, sebab tu kita dapat negatif 7/4. So, kadang-kadang kita ingat je 2 ni darab dengan 2 ni. Kan? So, dapatlah yang ni. Sebenarnya Cikgu Syu pernah explain dekat video lama. Okay, sebab tu penting kalau awak tengok video dah awal supaya awak tahu dah cara nak kira. Kalau awak lupa lah. Kalau yang masih tahu, okay. Lepas tu kita gabung yang ni, kita dapat apa? Okay, mungkin awak dah tahu kan. Negatif 7/4 kuasa 2. Sama dengan, okay, awak kira yang ni, awak akan dapat 97/16. Okay, lepas tu asingkanlah kepada 2. Kita dapat macam ni. So, x tolak 7/4 sama dengan square root 97/16. So, awak nampak macam panjang. Tapi sebenarnya, kalau awak dah expert, sekejap je boleh siap ni. Ni Cikgu Syu tunjuk satu-satu, okay? Basic punya. Sebenarnya dalam exam tak ada kan keluar. Tapi awak kena tahulah basic nak kira. Menggunakan kaedah penggunaan kuasa 2. Sebab kalau awak belajar kat universiti pun dia akan ada lagi. Kadang-kadang awak belajar benda ni. Sebab Cikgu Syu ajar lagi yang ni kat EU sekarang. Untuk budak diploma. Okay, so akan dapatlah yang ni 4.212. Yang ni sama juga negatif 0.712. Okay. So, awak belajar ni bukan untuk exam saja. Okay. Okay, dah siap dah untuk soalan pertama. Kita tengok soalan kedua. Selesaikan persamaan ni menggunakan rumus. Okay, so guna rumus. Rumus ni senang je. Dia ada dalam exam. Okay, rumus dia adalah X sama dengan minus B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC bagi 2A. Okay, so awak ada 6 soalan ni. Okay, banyak ni. Okay, harap tak lama sangatlah video ni. Okay, semua kosong. Just masuk je. Ingat A kat sini dekat X kuasa 2. So, 1 lah A. B adalah kat sini. Negatif 4 dan C adalah negatif 7. Awak masuk dalam formula je. Okay. Sebab tu formula ni senang. So, negatif B adalah negatif 4. Okay. Plus minus. So, negatif 4 kuasa 2 minus 4. A adalah 1. C adalah negatif 7. Okay. Bahagi dengan 2A. So, 21. Okay. Lepas tu, kat sini awak akan dapat 4 plus minus. Okay. Awak kira dalam ni, awak akan dapat 44. Okay. Bahagi dengan 2. Okay. Lepas tu, awak asingkan dua jawapan ni. 4 tambah square root 44 bahagi 2. Yang kedua adalah X sama dengan 4 tolak 44 bahagi 2. Okay, tekan calculator, awak akan dapatlah 5.317. Yang ni awak dapat negatif 1.317. Okay, so ini A. Okay, untuk soalan B. So, sama masuk dalam formula je.
So X sama dengan negatif B. So B adalah 2. Tambah tolak. Okay, B kuasa 2. So 2 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2. C adalah negatif 1. Okay, bahagi dengan 2A. So 2. So akan dapatlah negatif 2 tambah tolak square root. Kira dalam tu akan dapat 12. Bahagi dengan 4. So akan dapat kat sini X sama dengan negatif 2 tambah 12 bahagi dengan 4. Yang kedua adalah negatif 2 tolak 12 bahagi dengan 4. So akan dapatlah 0.366. Ni dapat negatif 0.1366. So ni untuk B. Kita pergi pada okay, pun sama, masuk je formula. Okay, so X sama dengan negatif 8. Okay, kat sini tambah tolak. So, B kuasa 2. So, negatif 8 kuasa 2. Tolak 4A, 3, C1. Okay, bahagi dengan 2, 3. Okay, so mudahkan ni 8 tambah tolak K. Kira dalam tu akan dapat 52 bahagi dengan 6. So dapat dua jawapan lah. 8 tambah 52 bahagi 6. Yang kedua adalah 8 tolak 52 bahagi 6. So akan dapat 2.535. Yang ni awak dapat 0.131. Okay, so kita pergi pada D. Laju ke? Sorry. Agak tak laju lah kan. X kuasa 2. Sebab yang ni senang je. Masuk formula je. Okay, sebenarnya cikgu salih soalan lah. So, negatif. B adalah negatif 3 plus minus. B kuasa 2. So, negatif 3 kuasa 2 tolak 4A 4C adalah negatif 2. Okay, bagi dengan 2, 4. Okay, lepas tu kat sini akan dapat 3 tambah tolak. Kat sini adalah 41. Sini 8 kan. Okay, awak boleh cuba kira. Sebab kat sini tak perlu penerangan banyak. Sebab guna formula je. So, sebab tu cikgu cuba buat laju-laju. Dan kalau lambat-lambat nanti lama pula mengantuk kan. Oops. Sebab tu cikgu show tapis pak. Banyak kesalahan tau buat video sebenarnya. Tapi tak apalah, tak sempat nak tapis dah. Awak hadap je lah salah cikgu ni. Okay, so ni adalah untuk jawapan D. Okay, and kita pergi pada E. Untuk E, awak kena selesaikan dulu. Sebab dia bagi dalam kurungan kan. Okay, so jawab macam ni Sekejap cikgu salin soalan. Okay, awak kena expand dulu. Kembangkan. Kembangkan X kuasa 2 tolak 3X tolak X tambah 3 sama dengan 5. Okay, lepas tu awak pindahlah 5 tu. Awak akan dapat X kuasa 2 tolak 4X kan. Negatif 3X tolak X dapat 4X. 3 tolak 5. Sebab 5 pindah sini tolak dapat negatif 2. Sama dengan kosong. Lepas tu barulah boleh masuk dalam formula. So negatif 4 tambah tolak B adalah negatif 4 kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah negatif 2. K bahagi dengan 2, 1. K lepas tu dapat kat sini 4 tambah tolak 24 bahagi 2. So pecahkanlah pada dua jawapan. X sama dengan 4 tambah 24 bahagi 2. X sama dengan 4 tolak 24 bahagi 2. So yang ni akan dapat 4.449. Yang ni awak dapat negatif 0.449. Okay, so ini untuk E. Okay, pada F. Soalan F.
Okey, pun sama. Awak kena kembangkan. 2x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 6. Okey, bila awak kembangkan, awak akan dapat 4x kuasa 2 tolak 12x tambah 9 sama dengan 6. Okey, so awak tahu kan cara nak kembang laju? Kalau awak tak tahu, awak kena kembang macam ni lah satu-satu. So, cikgu harap awak tahu cara nak kembang laju tu dapat macam ni je. Sebab dalam universiti awak kena mahir cara nak kembang laju. Okey, lepas tu awak kembangkan. So, 6 pindah sana tolak jadi 9 tolak 6 adalah 3. So, macam ni lah. Kemudian masuk dalam formula. Negatif 12 tambah tolak. Okey, B adalah negatif 12. Sorry. My bad. Okey, ni 4. A adalah 4, C adalah 3. So, tulisan teruk benar. So, 2, 4. Okey. Dapat 12 kat sini, tambah tolak 96 bahagi dengan 8. Okey. Lenguh. Tengah cikgu si lenguh. Okey. Awak akan pecah 2. So, X sama dengan 12 tambah 96 bagi 8. Yang kedua adalah 12 tolak 96 bagi 8. Okey, 2.725. 0.275. So, ni jawapan dia. Okey, done. Kita dah siap nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Cikgu rasa mostly nak tahu je soalan 3 kan? Oh, nak soalan 3 ni. Next. Soalan nombor 3. Panjang perpenjuru bagi sebuah segi 4 tepat ialah 10 cm. Jika panjangnya lebih 2 cm daripada lebar, cari ukuran panjang dan lebar. Okey, so untuk soalan ni awak lukis gambar supaya senang nak faham. Okey, bila lukis gambar segi 4 tepat, okey, kat sini adalah panjang. Kat sini dia punya lebar. Dia nak tahu panjang lebar ni. Okey, tapi dia beritahu kat sini panjang perpenjuru. Perpenjuru tu yang ni. Kalau dalam bahasa Inggeris dia diagonal. Okey, kat sini ke, panjangnya sama je. 10 cm. Okey, dia kata panjangnya lebih 2 cm daripada lebar. Lebih 2 maksudnya kat lebar ni kurang 2 lah kan. So 10 tolak 2 adalah 8. So lebar dia 8 cm lah. Mengikut daripada ayat dia. Panjangnya lebih 2 lebar. So maksudnya 8 tambah 2 adalah 10. So sekarang ni kita nak cari panjang. Kalau tengok kat sini, kalau pecahkan, kat sini adalah buruknya. Sorry. Okey, kat sini 8, kat sini 10. Okey, ingat tak awak belajar Pythagoras theorem? Kalau awak ingat kat sini 6 kan? Tapi awak kena tunjuklah macam dapat 6. Okey, ni adalah hypotenuse dia. So, ni tak tahu kan? So, anggapkan X. So, nak dapatkan X tu, formula Pythagoras theorem adalah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So, nak dapat X, awak punca kuasa. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So, awak akan dapatlah X dia adalah 6. So, kat sini awak tulislah jawapan dia. Panjang adalah 6 cm. Lebar adalah 8 cm. Okey, ini jawapan dia. Okay, ni untuk soalan A. Kemudian kita pergi pada soalan B. Cari ukuran bagi sebuah segi 4 tepat dengan perimeter 26 cm dan luas 40 cm. Okey, pun sama. Awak lukis gambar, nak faham. Okey, awak andaikan kat sini X, sini Y. So, samalah sini X, sini Y. Okey, nak tahu perimeter. Perimeter kan tambah semua. Maksudnya X tambah Y dapat 26. Ataupun kita buat kat sini 2X tambah 2Y sama dengan 26. Kalau luas, X darab dengan Y. So, X, Y kita dapat 40. Kita dapat dua equation. 1 dan 2. So, kita menggunakan persamaan serentak. Okay, so kat sini anda kata
Cikgu Syu cari X sama dengan 40 bahagi dengan Y. Pindahkan Y ke belah kanan. So yang ni equation ketiga. So ketiga ni masuk pada persamaan pertama. Maksudnya 40 per Y ni masuk dekat X ni. So jadi 2 40 per Y tambah 2Y sama dengan 26. Okay, lepas tu, okay, 2 darab 40 adalah 80 per Y tambah 2Y sama dengan 26. Lepas tu kita nak hilangkan Y, kita darab semua dengan Y. Okay, kalau yang ni darab dengan Y, dia akan potong. So, tinggal 80. Kalau Y darab 2Y akan dapat 2Y kuasa 2. Y darab dengan 26 akan dapat 26Y. So, akan dapat kuadratik lah. So, cikgu susun lah 2Y kuasa 2 tolak. Sebab ni pindah sini. 26Y tambah 80 sama dengan kosong. Okay, lepas tu, guna kalkulator je, awak akan dapatlah dua jawapan. Awak akan dapat Y tolak 8, Y tolak 5 sama dengan kosong. So, akan dapat dua jawapan. Y sama dengan 5. Okay, bila dapat Y, dua jawapan, so sepatutnya pun kena masukkan ke dalam ni equation ketiga untuk dapat nilai X. So, bila Y 8, so 40 bahagi 8, awak akan dapat 5. Kalau yang kedua pun sama, 40 bila masukkan 5, awak akan dapat 8. So, maksudnya jawapan dia 8 dengan 5 lah. So, tak tahu mana satu, dia tak cakap kan mana panjang. So, tulislah 8 darab 5. So, ni jawapan dia. Okay, so ni adalah untuk soalan B. Okay, so awak kena tahu basic formula perimeter dan luas untuk segi empat tepat. So, cikgu showkan awak lukis lah awak nampak. Sama juga dengan soalan pertama tadi, 3A tadi. Okay, next kita pergi soalan nombor yang terakhir. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni, trapezium. Diberi luas trapezium adalah 17. Cari nilai X. So, awak kena ingatlah formula trapezium. Luas dia. Formula trapezium, luas trapezium adalah 1 per 2 darab panjang ni. Okay. X tolak 1 darab hasil tambah panjang yang bertentangan ni. So, cikgu buat kurungan kat sini. X tambah 3 tambah dengan 3X tambah 2. Awak akan dapat dia punya luas adalah 17. Okey. Lepas tu 2 ni pindah sana. Darab kat sini lah. Maksudnya kat sini awak dapat X tolak 1. Kurungan. Okey, yang ni selesaikan. X tambah 3X. Awak akan dapat 4X. Okey, 3 tambah 2 dapat 5. Okey, yang ni 17 ni darab dengan 2 akan dapat 34. Okey, lepas tu awak kembangkan. Okey, blok darab ni awak akan dapatlah 4X kuasa 2 tambah 5X tolak 5. Okey, betul. Tolak 4X sama dengan 34. So, awak pindah yang ni semua dan selesaikan. Awak akan dapat persamaan dia. Awak cuba tau. Cikgu cara je. Dapat 39 sama dengan kosong. Okey, awak tekan kalkulator je menggunakan factorize. Awak guna kalkulator, awak dapat X tolak 3. 4X tambah 13 sama dengan kosong. So, awak dapat dua jawapan. Yang pertama 3. Yang kedua ni, awak dapat negatif kan? Negatif 13. So, X dapat negatif 13 per 4. Tapi panjang kita tak ambil negatif. So, yang ni kita abaikan. So, jawapan akhir adalah X sama dengan 3. Okey. Okay, dan kita dah bincang semua soalan untuk latih diri 2.1. So, okay, lupa nak cakap. Sebenarnya soalan ni berputar. So, cikgu ambil gambar dan cikgu cut dalam ni. Okay, so ni method lain yang cikgu guna. Maksudnya cikgu Syu tak buat video directly. So, maaf sangat-sangat kalau laju dan banyak cara bercakap. Kadang-kadang cikgu Syu buat silap, tulis lain, sebut lain. Tapi so far jawapan cikgu bagi ni betul mengikut dalam buku teks. Dan maaf juga ada gangguan tadi. Lepas ni cikgu Syu akan silent telefon. Okay, so kita jumpa untuk latih diri 2.2 next time. So, tak tahu bila. Cikgu Syu cuba untuk curi masa untuk buat video baru. Memandangkan semua sekarang PKP. So, cikgu faham
semua orang dalam keadaan susah nak belajar. MA bukan senang kan, lagi-lagi nak video macam ni. So Cikgu Shu cuba untuk bagi faham, you all faham macam mana. Okay, so jumpa lagi untuk next video. Bye. Okay, jangan lupa subscribe untuk tahu update terbaru Cikgu Shu. Okay, bye, jumpa next video.